awal tadi dah pun bersama dengan kami. Ini macam Cenggini. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, selepas ini segmen bicara fundamental. Pada awal tadi kita dah pun bersama dengan segmen Tajan XM Malaysia, di mana Ikmal telah pun bersama dengan kita berceritakan tentang promosi-promosi Ramadan, promosi-promosi Hari Raya Aidilfitri, dan juga tentang webinar eksklusif. Semuanya ada barangan istimewa untuk diberikan kepada anda, ada hadiah. Baik, itu tadi bersama dengan Ikmal. Dan mana yang tengok ulangan, boleh pergi ke channel YouTube kami CTC FM. Okey, di mana satu playlist telah disediakan khas untuk anda semua untuk segmen-segmen Tajan XM yang dah ke udara sebelum ini. Kita tak buang, kita letakkan di satu ruangan khas oleh admin kita untuk memudahkan anda melihat. Dan bila dah singgah tu, subscribe lah, like lah, ting. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, itulah yang tadi kita dengarkan daripada Ikmal, di mana kenapa ada 2.5 juta lebih pelanggan Bilik SM untuk dagangan forex, ada indeks saham pun ada, community juga ada, komoditi, dan juga saham, logam serta tenaga. Baik, selepas segmen bersama dengan Ikmal SM Malaysia, satu lagi segmen yang dibawakan khas oleh XM, Big Fair Human, iaitu bicara fundamental. Dah ada pun di hadapan saya. Ni betul penyokong frontliner, walaupun Roblox semua dah angkat kan. Cuma langat murni lah agak-agak itu sikit lah. Okey, baik. Assalamualaikum cikgu. Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Letih ke cikgu? Hari ni banyak kerja, banyak tugas? Ke melayan tetamu? Otaknya letih. Sabar. Baik, Alhamdulillah, ini episod yang ke-133 tuan-tuan dan puan-puan, 133 segmen bicara fundamental bersama dengan Cikgu Yun, 10 Jun 2020. Segmen ini juga anda boleh ikuti secara berulang-ulang ataupun segmen-segmen yang sebelum-sebelum ini di channel YouTube kami. So subscribe, pergi ke sana, cari saja segmen bicara fundamental. Dia akan keluar daripada episod 1 sehinggalah ke 133. Tu dia. Okey, macam mana cikgu perjalanan tadi? Okey. Kita dah fasa pemulihan ni. So sedikit komen lah. Cikgu banyak kena dengan masyarakat kan, jadi saya terpaksa tanya lah sikit. Okey, ni apa, kawalan pergerakan pemulihan ataupun PKPP. PKPP. Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Durasi kita agak panjang sehingga 31 Ogos insya-Allah. Merdeka nanti, dan selepas itu mudah-mudahan kita bebaslah seterusnya. Amin. Dia merupakan satu fasa di mana kita nak melihat sejauh mana disiplin diri kita dalam SOP yang telah pun ditekankan, norma-norma baru, bagaimana cara hidup baru sekarang ini agak berbeza dengan yang sebelum ini. Cara kita berhadapan dengan orang ramai, cara kita menghadapi perjalanan harian kita, semuanya telah pun diatur carakan dan telah diperatontonkan sepanjang 18 hari bulan 3 sehinggalah kepada hari ini bermulanya PKPP, iaitu 3 fasa, satu gelombang yang sepatutnya telah pun kita semua mahir bagaimana cara kita nak menghadapi persekitaran kita hari-harian. Jadi harapan saya dan harapan semua, mudah-mudahan kita istiqamah dengan inilah cara hidup perubahannya agak baru sedikit, dan mudah-mudahan kita tidak akan lagi terdedah kepada istilah coronavirus 2019 ataupun COVID-19 ini. Dan secara tidak langsung norma-norma baru ini adalah satu perkara yang mengubah sedikit pembudayaan kita. Ya, betul. Jadi, banyak mengubah. Kita kena terima hakikat dan kita kena jadikan ia suatu tata cara dalam hidup kita yang baru, insya-Allah. Okey, terima kasih atas nasihat daripada Tok Ketua kita. Cikgu Yun kita. Untuk nasihat kepada anda semua, kalau dulu kerajaan yang menjaga kita secara total, sampaikan ada pergerakan pun dibataskan apa semua, tapi kali ini dibuka
dan anda kena jagalah diri anda sebaik mungkin. Tukar sikit norma kehidupan kita untuk menjadi lebih, orang kata, lebih pandai untuk menjarakkan diri untuk dijangkiti penyakit ini. Dan kita tak nak lagi dah, kalau boleh cikgu. Okey, baik cikgu. Sekarang ni dah mukadimah panjang sangat. Dan juga Cikgu Fahmi, saya Cikgu Fahmi. Cikgu Fahmi daripada Johor ada Fitri Hakim, ya. Salam Cikgu Yun dan juga Pak Su. Hai Bunga. Terima kasih Bunga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan tanpa membuang masa, saya serahkan kecopang dekat Cikgu untuk sama-sama kita lihat tentang perbincangan kita, pergerakan pasaran mata wang, ya, daripada sudut fundamental. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar setia Siri FM di luar sana. Dan tidak kira apa jua latar belakang anda, tidak kira apa jua training style anda, tidak kira apa jua lifestyle anda, dan tidak kira apa jua composition trade method yang anda guna pakai sepanjang masa. Lazimnya, asalkan ia bermanfaat, marilah bersama-sama kita panjangkan. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syawal seterusnya pada minggu yang ketiga ke udara kita sekali lagi di awang-awangan, belum ke awan biru, belum ke langit ketujuh, belum melastik ke bintang, belum cinta ke langit. Sekali lagi bicara fundamental ini ke udara untuk bersama-sama kita melihat situasi terkini kedudukan pasaran-pasaran dunia, khususnya dalam financial instrument trading ataupun FIT ini, yang melibatkan pelbagai jenis counter yang kebiasaannya sebagai seorang traders, pilihan itu suatu pilihan yang tidak mendesak, bukan didesak. Apalagi kalau rasa sesak, hanya semudah klik the mouse, buy or sell. Aduan, you boleh ada stop loss ataupun you take the profit. Baik, makroekonomi sekali lagi melihatkan beberapa bentuk jadual yang agak besar untuk minggu ini. It's a very huge impact yang sedang dinantikan oleh seluruh penganalisis ekonomi di dunia pada awal pagi nanti, di antara jam 2 pagi hingga 2.30 pagi, yang dijangka selesai aliran analisisnya di antara jam 4 pagi nanti, iaitu Federal Reserve Open Market Committee yang telah banyak mencetuskan segala bentuk spekulasi dan propaganda apakah yang akan dilaksanakan oleh Federal Reserve pada kali ini. Setelah beberapa ketika menyaksikan huge impact yang cukup besar, result American dollar yang cukup hebat di kala pandemik, Donald Trump sekali lagi mendabik dada, beliau berjaya meletakkan unemployment rates yang cukup baik, pekerjaan baru yang berjaya di-create walaupun dalam keadaan hampir 2 juta aktif positif dan hampir beberapa ratus ribu yang telah pun mati oleh kerana pandemik ini. Maka jawapan beliau, it's all about it. As long as it take for the 1 million nyawa untuk mati, maka itulah yang perlu dibayar oleh Amerika. So pengorbanan nyawa dibalas dengan nilai dolar Amerika. Jadi insyaAllah malam ni kita lihat bagaimana komposisi ini untuk kita terjemahkan, dan kesesuaian kita cuba tengok dulu di manakah kedudukan data-data berkala yang bersesuaian sepanjang minggu ini. Nyam. Okey, hari ini kita akan bermula di antara jam maafkan saya, dia bermula pada 7 Jun yang lalu, pada hari Isnin. Bermulanya awal Isnin ataupun Ahad, kita tahu hari Isnin hanya ada Christine Lagarde to speak. This is a very important data yang saya sangat-sangat suka. Saya sangat suka data ini dan saya sangat suka Christine Lagarde pada hari Isnin yang lalu, kerana dia berjaya menyebabkan profitable yang cukup hebat kepada all the euro traders. Tahniah saya ucapkan. Dan hints yang diberikan adalah, selalunya Baba dia tanya saya apakah soalan yang akan diberikan. Kali ini sorry, saya tak akan bagi soalan, saya akan bongkarkan jawapan. Itu lagi baik. Okay. Satu fiskal stimulus tentang suntikan di dalam Kesatuan Eropah, di mana unjuran spekulasi sekitar 500 bilion euro yang dijangka akan disuntik sehingga pada tahun hadapan. Dan apa yang mengejutkan dan
mensukacitakan saya dan juga semua mereka yang trade Euro USD pada waktu tersebut adalah figure itu melepasi sasaran. Saya meletakkan sasaran adalah 700 bilion, pilihan kedua saya adalah 600 bilion, tetapi pilihan market adalah 500 bilion. Lagarde menjelaskan kita memilih 600 bilion dan akibatnya euro skyrocket. Ini satu berita yang cukup baik untuk mereka yang trade Euro USD, Euro GBP, Euro JPY mungkin sedikit struggle, alright, tak apa. Tetapi euro hujungnya ataupun awalnya lebih baik daripada yang hujungnya. Okey. Sehingga pada tahun hadapan, iaitu di antara ini sekarang bulan 6 dan dia akan berakhir pada bulan 6 untuk suntikan 600 bilion euro. Fiskal ini adalah fiskal antara yang terbesar dalam sejarah euro, walaupun ada yang lagi hebat pada itu, tetapi di saat pandemik ini kesungguhan ECB di bawah Christine Lagarde jelas memberikan satu suntikan semangat kepada investor-investor di Kesatuan Eropah bahawa euro dalam keadaan pemulihan. Setelah mereka merasakan bahawa dah tiba masanya setelah sekian lama ECB tidak melaksanakan beberapa fiskal yang cukup besar nilainya, kali ini mereka melancarkan. So ini memberi sign ataupun petanda yang sangat jelas dan sangat kuat bahawa melihat pada makroekonomi, euro pada harga sekarang sekurang-kurangnya 600, 700, 800 pip lagi akan terbang ke atas berbanding dolar Amerika. Alright. So itu kesimpulan keseluruhan kepada mereka yang trade Euro USD kerana suntikan fiskal stimulus pada hari Isnin yang lalu 9.45 malam. Saya mengikuti hampir 2 jam Christine Lagarde memberi statement perlahan demi perlahan untuk melihat adakah kesan ini adalah kesan berjangka masa pendek. Tidak, tuan-tuan. Kesan ini kesan jangka panjang. Euro dari sekarang pada harga 113 sekurang-kurangnya 500, 600 atau 700 pips untuk lebih mendongak ke langit. Tapi bumi dia tak lupalah, dia tetap akan jatuh. Apa cara pun, ya. Bagus. Dia tak lupa bumi. Dia tak lupa bumi. Bumi tak pernah lupakan yang mendongak. Mati kau ke bumi, kau tanam, kau bijak-bijak ujungnya, kata dia. Baik, itu apa yang menarik tentang euro dolar Amerika. Dan untuk kita kupas sedikit tentang trade balance pada hari Ahad yang lalu. Ini membantu stability ataupun sustainability terhadap counter commodities, terutama AUD USD, kan? Pada 7 Ahad yang lalu, 7 Jun, tentang baki trade balance terhadap kewangan CNY. Okey, mempunyai baki trade balance yang cukup baik, hampir 2 kali ganda, 443 bilion. Ini satu sign yang cukup baik untuk Aussie dollar. Salah satu mata wang yang cukup angkuh sekarang ini, yang cukup sombong dan juga cukup ego. Jika dilihat dari segi struktur MT4 masing-masing, cuba tengok USD, AUD US dollar ataupun AU, kan? Saya tak perlu buka MT4, rasanya ramai dah faham. Harganya mencecah 70 sen ke atas. Setelah kejatuhan hampir 50%, dia terus mendongak dan mendongak. Dan ini satu petanda yang cukup baik dalam pemulihan ekonomi. Tinggal lagi apa yang sedang kita kena monitor adalah setiap dongakan itu pasti akan melenguhkan tengkuk. Lenguh. Sampai bila nak dongak? Dongak je penat Okey. Kita perlu lihat ekonomi GDP untuk China. Kena fahamkan. So antara kumpulan-kumpulan data ini akan ada kumpulan untuk CNY, GDP CNY dia. Kena tengok. Jika GDP CNY China menyusut demi menyusut, maka dongakan itu akan melenguhkan tengkuk. Faham kan maksud saya? Melenguhkan tengkuk. So setakat ini pada saya ia bersifat sederhana sahaja. Kan? Oleh kerana kedudukan Amerika yang sangat lemah sekarang ini disebabkan pandemik, dan dah tiba sampai masanya pandemik mendapat vaksin dan banyaknya negara telah pun keluar daripada lockdown. Hanya ada beberapa negara saja yang masih ataupun sedang bermula dan di awal permulaan untuk lockdown. Itu pun setelah mereka merasakan perlu untuk lockdown setelah sekian lama sombong tidak mengikut nasihat WHO seperti di UK, England. Ya, betul. Itu jelas. Dan kedua di Amerika yang paling ketara, 2 negara.
barulah kedudukan mata wang ini kembali kepada pilihan risk asset. Apa risk asset tuan-tuan? Macam saya selalu ulang, risk asset adalah kaunter yang paling jelas, kaunter emas. Itu kaunter paling jelas. Kaunter emas, kaunter silver, palladium, aluminium dan sebagainya lah. Kaunter-kaunter metal ini, risk asset ini. Dan pandemik macam mana yang dah saya jelaskan berkali-kali sebelum ini, bila dia tidak mendapat vaksin ataupun antidot dia, penawar dia di kala ini, maka investor akan beralih kepada pelaburan jangka masa singkat, iaitu currency dollar. Tapi setelah banyak negara sepakat berjaya mengawal merebaknya, tak ada vaksin lagi, tetapi berjaya mengawal supaya daripada terus menjadi lebih worse, lebih teruk, melalui lockdown, berpuasa dalam keadaan yang merugikan dan sudut ekonomi, dan sekarang mula merasai nikmatnya, maka dia investor beralih pula kepada pilihan risk asset investment, iaitu kepada emas. Kerana apa? Kerana di kala pandemik melanda, negara yang lockdown, mereka tak punya pilihan. Mereka terpaksa menutup segala bentuk perdagangan dunia, import dan ekspor, dan kita tahu inflasi akan rentung, GDP juga akan jahanam. Apa lagi yang paling ketara, KDNK juga akan merundung. Defisit juga paling ketara. Even Malaysia pun defisitnya semakin besar dah sekarang, kita tak nafikan, dan kita pun sedang bersungguh-sungguh untuk memperbaiki dari semasa ke semasa. Even kerajaan melalui MITI juga sedang mula membenarkan, melonggarkan peringkat demi peringkat. Kita kena akur perkara itu. So apa kesan pada investment dan market? Jelas kesannya adalah apabila market kembali semula untuk recession, untuk kembali pulih perlahan demi perlahan, maka investor akan melihat pula peluang di kala itu untuk lebih selesa, dan secara tidak langsung makroekonomi akan kembali kepada data berkala. Setiap terbitan itu akan mainkan peranan. Data Amerika very worse. Sebelum ini dia terus rally king kerana dia tak lockdown, macam tadi kesannya, tidak menyekap dengan dunia. Sekarang dunia lain dah membuka, dia pula terpaksa kembali kepada result data berkala yang sebelum, iaitu dengan jobless ni yang besar, dengan pengangguran yang besar, dengan peluang pekerjaan baru yang agak kecil, dia punya terbitan, dan pelbagai lagi. Jualan runcitnya yang merundung, apa semua diambil kira sekarang. Itu antara sebab macam mana dan kenapa dolar semakin rendah. Dan dalam pada masa yang sama, kita dapat melihat kembali bermula pada minggu ini, kebanyakannya data berkala bersifat pada makroekonomi. Investor mula melihat untuk park in, letak dan masuk di dalam kaunter-kaunter yang mula membuka ataupun unleash the lockdown trading import dan ekspor, seperti Jepun, seperti Germany, Perancis, lagi mana, Korea, Taiwan, Singapore belum, Malaysia yang perlahan-lahan sudah mula untuk masuk. Jadi secara tidak langsung market akan kembali semula aktif dan melihat kepada kesan data berkala. Itu rangkuman dan macam mana pandemik memberi impak kepada market, dan kita sebagai trader, investor is investor, perlu mengambil peluang di sini untuk kembali kepada data berkala. Namun untuk malam ini ataupun kehebatan bagi impak yang dianggap sebagai brutal, saya letakkan malam ni malam yang brutal sebenarnya, ataupun volatile sikit terhadap FOMC, sebab FOMC malam ini adalah FOMC yang sangat dinantikan. Kita dah masuk kepada setengah tahun kedua. Setengah tahun pertama dah habis, maafkan saya, dan nak masuk fasa kedua start bulan 7. Jadi mereka perlu meletakkan di economic projection jam 2 pagi nanti. This is a very very important sign. Orang Melayu panggil sign apa? Petanda. petanda tentang di manakah Federal Reserve di kala ini. Setelah Trump hebat kononnya berjaya untuk meletakkan struggling Amerika melawan pandemik dalam sudut ekonomi ini tetap dengan cara mereka, walaupun tidak melakukan lockdown sehingga mengorbankan puluhan ribu, ratusan ribu nyawa. Ratusan, bukan puluhan, ratusan ribu yang mati, dan lebih pada 3 juta sekarang ni infected, yang angka terkini 3 juta infected positif.
pada dia, what can I say, macam itulah, kalau kita perlu membayar dengan 1 juta kematian, maka itulah Amerika. Nasib tak sambal peti lah. Kalau kena sambal peti masa tu keras macam pokok pisang. Saya pelik kenapa ada sebahagian bandar yang tak nak lockdown sangat ni. Dia macam ni lah Pak Su, sebab mindsetnya adalah mindset ekonomi. Kan kita tahu, kalau kita tutup pintu untuk berdagang, jadi kita tahulah it's all about the money kan. Dan mungkin banyak sangat pihak yang dia kena nak jaga. Dan dia pula dalam proses untuk kempen kan. By November 20 adalah election untuk presiden bagi Amerika Syarikat. Dan memang semua dunia berdoa supaya Trump kalah dalam pilihan tersebut. Dia kalah, confirm kalah. Minta kalah. Jadi Trump sedang cuba untuk mencipta satu image Superman dalam diri dia, bahawa dia dijangka mendapat populariti melalui istilah penyelamat Amerika. Dari segi pandemik, ekonomi, terutama ekonomi, sebab dia janji dia adalah untuk menerbitkan seberapa banyak kekayaan untuk Amerika. Pandemik tak boleh. Dia tak boleh jadi hero dekat pandemik. Itu antara dia punya manifesto sebelum ni kan, dan dia kekal dengan cara begitu. Dan dalam pada masa yang sama dia berjaya untuk sign up tarif tax bagi fasa 1 sebelum ni kan, jika masih ingat, dengan China. Dan China wajib membeli beberapa banyak ribu-ribu tan soya bean daripada Amerika, dan China setuju untuk membeli. Dan itu satu kejayaan besar, di mana pengundi besar untuk Trump adalah di kalangan petani ya, golongan petani macam kita orang kampung lah. Itu adalah pemberi undi yang cukup besar pada Parti Republik. That's why Trump bersungguh-sungguh untuk menaikkan taraf hidup mereka dengan cara hasil pertanian, terutamanya soya bean, wajib dibeli oleh negara China. Wajib dibeli dengan sekian banyak jumlah. So ini secara tidak langsung ekspor agriculture, pertanian Amerika akan meningkat. Kerana jika China enggan untuk mematuhi syarat-syarat tarif tax tersebut, Amerika akan saman, kerana hak cipta, banyak perkara hak cipta terpelihara yang kononnya dicetak rompak oleh negara China. Dan memaksa semua industri yang ada dalam negara China untuk keluar, untuk kembali ke Amerika. Yang sebelum ni banyak kilang made in China, depannya apel, belakangnya made in China. Alamak, tarik balik keluar, pindah dekat New York, pindah dekat Michigan. Paksa macam tu. Dan Trump mendapat sokongan yang cukup kuat daripada banyak sektor konglomerat. So itu antara kenapa dia sangat ego dan sangat berbangga bila dia juga menyalahkan pentadbiran sebelum ini daripada Ronald Reagan lagi gagal untuk yang berjaya selepas Ronald Reagan adalah Perdana Menteri yang terakhir berjaya untuk memaksa hak Amerika terpelihara. Selepas itu gagal, tidak mampu untuk meneruskan legasi, sehinggalah sekarang ini Trump berjaya membongkar. Itu antara kejayaan yang cukup besar sebenarnya. Tapi dia terpaksa membayar lebih 1 juta kematian di pandemik. Itu antara sebab lah. Okey, kita terus kepada jadual kita. Consumer Price Index. Kita tahu semalam 9 Jun tiada apa-apa high impact yang berlaku, tetapi in terms of soft ataupun medium impact tu ada. Cuma kita fokus pada high impact. Dolar untuk Consumer Price Index. Data inflasi untuk Amerika agak sedikit menguncup pada awal malam tadi jam 8.30 untuk core CPI juga menguncup. Hanya memerlukan stagnancy sahaja ataupun flat 0.0%, tetapi dia menyusut negatif 0.1. Ini amat tidak baik untuk Amerika. Tidak baiklah. Petanda awal di pertengahan tahun ini inflasi mereka dalam keadaan yang rendah. Sangat tidak baik ni petanda awal. Right? So kita tunggu untuk minggu depan ataupun bulan depan lagi, insya-Allah. Jadi kita lihat sebentar sedikit, kita kembali kepada Friday ataupun cakap orang putih lah. Tiba-tiba silap. Al-Jumaah tu Jumaah. Kejut saya. Mahal pula ni. Okay. Dalam tak sembahyang fardu Jumaat kan, jadi macam cakapnya Friday pula. Usuli sunnatul Friday ada ke? Tak. Cikgu rindu tu. Aduh. Rindu nak solat Jumaat tu. Itulah pasal. Saya ingat dah 3 bulan tak sembahyang Jumaat Itulah tu. Niatnya pun dah usuli sunnatul Friday. Macam mana? Naya betul. Kita lihat kategori gaji, data gaji Amerika sekejap. Kita kembali minggu lepas, hari Jumaat yang lepas kan. Kita on air pada 3 hari bulan, hari Rabu, dan kita menyaksikan 5 hari bulan. Resultnya sangat hebat.
This is satu data yang saya cakap cukup hebat di saat pandemik sekarang berlaku sekarang ini. Di kala Amerika sudah macam 3 juta positif, tapi dia punya peluang pekerjaan baru yang dicatatkannya meningkat 25 juta 900,000. Wah, banyak tu. Banyak. Dan rate dia juga menyusut daripada pengangguran itu mendapatkan daripada 19 kepada 13. Cuma sedikit data gaji dia menyusut daripada 1.0 kepada -1. Mungkin disebabkan tawaran gaji yang agak kecil. Ini kita letak yang saya lihat secara overallnya adalah gaji yang dibayar tu agak kecil, tetapi peluang pekerjaan tu banyak. Berjaya dicipta oleh Amerika untuk bulan Mei bukan Janssen, Mei Mus. Baru betul Mei. Janssen bukan, tu Rusty Blade, lama sikit. Ori line up. Ori line up. Aduh. So melihat daripada kedudukan data NFP pada Jumaat yang lalu, kita tahu sangat kuat dan sangat hebat. Dan dalam pada masa yang sama, unemployment rates ataupun employment rate yang tidak bekerja, Malaysia pun ada unemployment rates sekarang ini yang sedang meningkat sebenarnya. Banyak yang dikena buang kerja, yang terpaksa berhenti kerja. Ini berlaku disebabkan pandemik. Tapi Amerika berjaya beat sesuatu yang kita tidak jangka. Sangat tidak jangka. Dan ini menjadikan dia sangat sombong sekarang ini. Okey, itu bukti yang jelas. So adakah kedudukan dia yang baik sebegini akan mengheret dolar untuk sustain sehingga penghujung bulan, hingga kepada data yang terkini nanti? Balik kepada 10 hari bulan hari ini ataupun kalender kita. Okey, hari ini kita tahu 10 hari bulan 6 untuk kategori Consumer Price Index sekarang ini dalam keadaan yang tadi menyusut. Berhenti sekejap di sini, kita kembali kepada 2 hari bulan. Tengok, tiada data Amerika. Hari Rabu ada data Amerika. ADP dia juga sangat baik. So Amerika sepatutnya dalam keadaan yang boost up. Betul dia boost up di permulaan awal bulan dan pertengahan bulan, sehinggalah minggu ini jatuh dan indeks Amerika jatuh teruk sepanjang minggu ini. Tengok perhatian USD indeks anda sangat jatuh. Kerana apa? Nanti kita kupas. Okay, and then kita ada ISM, permulaan data yang menarik untuk Amerika mendapat peningkatan, walaupun kategori bawah indikator yang agak menguncup, tidak melepasi paras 50, tetapi baik sedikit daripada 44. Satu positive sign di kala pandemik. Tengok, Amerika dah mula nak menguat. Sampai pada hari Khamis, tiada sebarang bentuk. Okay, ini ECB press conference adalah permulaan untuk pengumuman 700 billion fiscal stimulus, tetapi dia letakkan 500 billion, saya letak 600 billion dan kita buy euro masa ni sehingga kita tahan, dan bermulalah peningkatannya pada hari Isnin yang lalu semasa lagat memberikan kenikmatan hampir 1000%. Nikmat yang cukup menarik, alhamdulillah. Okey, kita terus kepada dunia Jumaatnya pula. Amerika average data yang cukup baik. So permulaan minggu 1 hari bulan sehingga 4 hari bulan, 5 jangan kira sebab ini adalah data publish untuk bulan Mei. Mei Janssen bukan, Mei Mus. Okey, 1, 2, 3, 4 bermula pada 2. ISM yang menarik, permulaan, maafkan saya, ada 1 hari bulan tadi agak sedikit mendukacitakan. 1 untuk permulaan setiap data monthly, tuan-tuan kena ingat opening makroekonomi bagi semua data adalah ISM PMI. Dia ada 2. ISM non-manufacturing PMI yang ini. Non-manufacturing PMI, faham Non. Yang ini manufacturing PMI. Ini data yang sangat sensitif untuk permulaan setiap bulan. Ada yang meletakkan ini adalah pembuka positive sign dan negative sign kepada bulan tersebut. Mungkin ada betulnya. Sebab sekarang ini indeks dolar sangat jatuh. Walaupun NFP dia bagus. Nah, cuba perhatikan setiap bulan depan, insya-Allah.
Ada kesan dia. And then kita lihat pada 8 tiada lagat lagi, 9 tiada langsung, dan hari ni 10. Maka kita teruskan dengan kalender kita dan seterusnya hinggalah pada jam 2 pagi nanti. Economic projection untuk Federal Reserve Open Market Committee adalah suatu mesyuarat, persidangan, muzakarah, musyawarah, diskusi, meeting board of directors, something like that. Okay, yang chairman dia akan dipengerusikan oleh Jeremy Powell dan akan disaksikan oleh senat daripada governor bank serta the board of director Federal Reserve. Okey, yang akan menarik perhatian kita selain daripada jam 2 pagi yang ini. Okey, FMC press conference ni, ini cukup penting untuk meledakkan pergerakan dolar dan pergerakan emas. Besi kuning. Saya fokus malam ni untuk besi kuning. Dan juga saya fokus untuk Euro USD. Euro USD dah confirm memang ada suntikan 600 billion untuk dia boost, untuk dia support the economy. So Euro memang sepatutnya terbang skyrocket lebih tinggi dari sekarang. Dan kita lihat pergerakan Euro USD selepas Lagarde mengumumkan 600 billion fiscal stimulus tu, terus beratus-ratus pip dia terbang ke atas, dan sekarang masih ke atas. Dah berapa hari dah? Dah 3 hari masih ke atas. Ada kat bawah, kejap lagi sikit lah kat bawah, tapi ke atas lebih. Tu biasalah Pak Sun. Okay. Kita tunggu 2.30 pagi. Alright. Apa kaitan di sini, tuan-tuan? Kenapa indeks dolar Amerika jatuh? USDX. Saya tak perlu buka MT4, boleh tengok sendiri dekat MT4 tuan-tuan kan, yang semua dah faham USD index, SP 500 dan sebagainya, Nasdaq, Dow Jones dan sebagainya lah. Tapi tengok pada USD index, satu counter je. Sebab USD index ni memainkan peranan kepada the strength of dollar, kekuatan dolar itu sendiri. Ini kita cerita currency, kekuatan dolar itu sendiri. Yang paling senang terkesima ataupun terhantuk kepala, gedebus, cuba lihat kedudukan minyak di mana. Minyak USD index. Minyak USD index mesti ada pairing dia, iaitu CAD. Tengok, dan hujungnya kawan dia yang akan memberi rangsangan dolar terhadap emas. Dan sebelahnya currency yang terkuat di dunia selepas dolar adalah Euro ECB. Nampak tak relation dia? So, kita kecilkan balik otak kita ni, letak atas meja, ambil Colgate Plaque, komo-komo, golok, cuci. Bersih. Wah. Sampai ke situ menggupai. Aduh. Nak suruh cuci otak. Ya Allah. Okay, bersih. Oh. Okay. Nampak Tengok dollar index, the currency, the strength of the dollar, and then sebelahnya minyak. Tengok minyak. Kat mana minyak, kat mana indeks? Dia akan correlate. Kenapa saya buat macam tu? Itu salah satu pasangan yang I love you. And then dia ada kekasih gelap di sebelah dia. Alamak. Siapa kekasih gelap dia yang akan menumpang kasih? Canadian dollar, CAD. Sebab minyak dah jadi kekasih I love you, Canada akan ikut the Lunis. Nampak dia punya pergi. And then apa lagi yang menjadi anak bini kau aku dah aku kahwinkan dengan tu Dr. Ismaili. Ibu mertuaku siapa? Emas. Dia akan terkait. Hujungnya siapa ya selepas ibu mertuaku? Emas itu yang akan menjadi sasaran kita. Jangan tangkap itu orang berniaga. Dia bukan mau curi barang, dia mau curi, dia mau berniaga. Doremi. Wow, paksa orang beli meros gigi. Saya bukan mau rompak, saya suruh beli ni ubat gigi RM2. Berniaga paksa. Okey. Euro ECB. Alright. Lihat tuan-tuan. So FOMC ni, dan tidak terlupa bila tuan-tuan melihat dollar index, tentunya dalam currency counter induknya adalah USD JPY. Itu kena ingat lah. Itu memang betul lah. Itu memang ada satu counter. So ada berapa relation counter yang automatically memberi rangsangan? Tak salah. Aku nak trade GBP AUD, boleh, tak salah. Nak trade Euro GBP lah, macam best lah, pun boleh, tak salah. Nak trade AUD USD pun boleh, tak salah.
pun ada kesannya juga. Cuma fokus utama dalam FOMC adalah ini, the gangsterism ni. The gangsterism ujungnya gangster paradise, brother. Dia bukan show me the money, as I walk through the valley of the shadow of night. Dia jadi macam tu. Okay, dah nampak yang itu, bagaimana FOMC akan mendrivenkan pasaran ini. Mendrivenkan. Okay, bahasa baru lagi kot. Okay, tak apa. Tengok macam ni Okay. Kita tak mampu nak tengok dalam air. Peramli boleh lah kan. Itu pun setelah wahai nujum pak belalang. Kena paksa baru nampak gambar. Okay? 0.25%. Tengok bawah sini sekejap. Nampak yang ini? Angkuh ketiga-tiga data NZD, CAD dan AUD ini kekal dengan 25%. Dan dia dalam perjalanan yang jauh. Ini dipanggil sebagai yield curve control. Yield curve control. Yield maknanya apa? Perbendaraan. Perbendaraan. Curve maknanya apa? Tang kona. Potong tang kona ke tang melengkung? Curve. Okey. Perbendaraan tang kona melengkung. Boleh ke? Boleh lah kot. Itu bagi Melayu panggil apa? Potong Kontrol kawalan. kawalan. Perbendaraan curve tang kona kontrol. Tang kona curve lengkungan melengkung curve lengkung kan? Ya, Curve lengkungan. Curve. Kamera nampak ke tangan saya buat macam ni? Nampak kan? Nampak. Curve. Okey, itu bahasa orang putihnya lah. Kita rojakkan ke Melayu. Seketul bunyinya. Kontrol kita tahulah kawalan. Kawalan perbendaraan lengkungan. Kawalan lengkungan perbendaraan. Senang cakap. Okey. Yang dinamakan yield curve control ini, dia melibatkan interest yang panjang tempohnya. Okey, berhenti kat situ. Tengok balik kat atas. Penat ni. Tak ada siapa pun tahu apa dia nak cakap. Tak selagi mana Jeremy Powell tak bentangkan. Itu saja. Macam mana kau hebat macam Warren Buffett sekalipun punya angkuh, saya takkan jual saham Berkeley saya. Saya rasa saya akan dapat untung lebih daripada 10 bilion dalam tempoh 3 tahun. Betul dia untung 10 bilion. Walaupun pada masa itu saudagar Arab Saudi kata, I bagi you 5 bilion. Sekarang berapa nilai saham tu? 2 bilion. Tak apa, I bagi you 5 bilion. Dia dah cakap dia untung 10 bilion. Faham tak? Ya, betul. Tempoh 3 tahun. Sekarang nilainya tu 2 bilion. Tak apa, sekarang aku offer 5 bilion. Saudi tu akan dapat 10 bilion, dia akan dapat 5 bilion. Warren Buffett tak nak jual. Memang bilion itu mati tertimpa duit, khazanah tak kenal, anak siapakah ini? Jenazah siapakah ini tertimpa wang? Pun tak puas-puas juga. Kita tak tahu selagi Jeremy Powell tidak membentangkan. Oleh itu tuan-tuan semua, 2.5 ini buanglah 2-3 gig. Okey. Sekarang 1 gig percuma pun sebelah pagi ke sebelah malam Pak Su? Pagi malam lah, betul malam lah. dapat malam 1 gig standby. Okay lah. Mudahkan lagi 1 gig atau 2 gig. Sekarang 1 gig berapa ringgit Tengoklah dia tengok RM3, RM4. macam tu lah lebih kurang. Okey, katalah RM4 lah. Okay. 2 gig RM80. Belilah. Reload lah. Yes 4G ke, Maxis apa ke, Berjadah ke, Celcom Megastar ke apa ke. Beli Lantaklah. Cukup 2.5 ni akan masuklah kumpulan ini. Ramai-ramai akan masuk ni malam ni. Cikgu pergi yang mana? Ada nampak Federal Reserve Live Conference ni. Okay. So bila masuk ke ni nampak watch live June 2:30 PM ET. Ujungnya biasa kalau ET macam ni ujungnya Star Wars, tapi tak ada lah sekarang kan. Star Wars lah. Cikgu ni. Aduh. Dia banyak sangat kat rumah. Okay. Tengok TV sekali tengok Star Wars saja. Hari-hari tengok Star Wars, lain movie tak ada. Ni sekarang belum start lah. Dia 2.30 pagi waktu dia. Kita GMT, mereka ET 2.30 petang. Di sana jam 2.30 petang.
Kita di Malaysia 2.30 pagi. Nanti lepas pukul 3 boleh tahajud, munajat, mintalah apa-apa yang patut dengan Allah Ta'ala. Moga jangan MC, moga profit. Itulah kalau dia, MC dia kawan dengan saya lah. Saya dah ready, dah sedia untuk MC. Dah ready untuk MC. Itu dah bersedia. Macam orang mati syahid berperang, dia dah letak okey dah. Okey. Okey, kita ke Board of Governors Federal Reserve. Kita ada di sini. Apa yang perlu saya jelaskan adalah, tuan-tuan, macam kita dengar ceramah perdana, kalau kita dengar kuliah maghrib atau kuliah isyak, kita kan duduk dengar apa Pak Imam ni meraban, cakap bukan. Kadang-kadang kita bosan kan, main telefon, main WhatsApp. Sama juga tuan-tuan dengar Jeremy Powell. Cuma bezanya dengar Jeremy Powell ni depan tu duit. Jadi fokusnya lebih. Apa yang dia cakap. So apa yang cuba saya letakkan adalah sesuatu yang berkait dengan ini. Lebih ataupun kurang 0.25% interest rate. Fahamkan yang ini. Yang ini akan diumumkan di sini. Federal Fund Rate. Dan statement ini adalah statement yang akan dia publish di dalam Economic Projection. Dia akan dia publish. Nanti boleh nampak di dalam Federal Reserve. Kat sini ada news and event, press releases ni ada keluar kan. Boleh nampak kat sini. Okay. So apa yang nampak tu, setiap tarikh tu akan keluar. So boleh klik, nanti dia akan keluar. Tu bolehlah baca satu persatu kalau rajin. Sedangkan sign agreement beli kereta pun, mana nak sign? Ada siapa kau nak baca TNC? Tak ada. Cukup bulan bayar, tak cukup bayar kena tarik, RO keluar. Orang Melayu macam tu kan. Habis cerita. Sound siap. Itu nanti dah kena penyakit M susah, malas. Okey, yang itu dengar tak mampu, yang itu tak mengapa. Saya sebagai manusia pun, tuan-tuan manusia juga, manusia biasa, ada kelemahan, ada kekurangan, ada kedaifan, ada kekhilafan. Tetapi kita berusaha untuk sesuatu yang memberi manfaat dan manfaat dan faedah kepada siapa? Diri kita, diri saya, diri kita, yang boleh manfaat kepada yang kat belakang kita, keluarga kita. Sebelahnya siapa? Dia belakangnya adalah jiran-jiran kita. Ujungnya siapa? Ujungnya sahabat-sahabat kita. Dan umumnya saudara-saudara sekalian seorang tu yang sebagaimana trader macam saya. Nampak tu? Jadi perhatikan apa yang akan Jeremy Powell persembahkan pada 2.30 pagi nanti. Jika rate itu kekal 0.25, kalau kekal dan dilancarkan program yang dipanggil sebagai, saya kata tadi, yield curve control ataupun YCC. Ini istilah bahasanya dipanggil YCC. Bukan Y suku Y suku adjust mau tembak ke langit. Tapi ada adjust ke Y suku? Ada. Mana tak ada. Saya tak pernah jumpa adjustnya macam mana. Orang dah pakai adjust buluh sekarang. Alamak, awak tak ada motor kan, jadi tak tahu. Okey. Jika dinyatakan begitu dan rate ini kekal 0.25%, tidak berubah dan diberi ketekan dalam keadaan yang lebih panjang masanya, maka counter yang paling tinggi risiko untuk mendapat profit yang besar adalah counter emas. So transform diri anda sebagai gold buyer, bukan gold seller. Kerana apabila yield curve control yang lebih panjang durasinya, dia memperlihatkan kelemahan dolar disebabkan tiada sebarang bentuk suntikan kewangan baru ataupun perubahan dasar polisi. Hanya tunggu dan lihat. Bersandarkan kepada apa? Lihat antara sebabnya kekuatan kerja-kerja baru. Well, we are very good American. Because of what? Got so many job to be offered. Wow, apa kita nak pump duit? Sombong. Dollar. You know, we so many salary can paid. You tengok employment pun bagus. Cikgu cakap pun saya dah menyampah lagi Trump macam mana? Trump ni jahanam. Itu antara kenapa saya cuba untuk relatekan dengan lebih ringkas, tuan-tuan. Baik. Bukan semua orang akan mampu menguasai apa tu yield curve control. Saya pun tak nak menyampah, tapi saya fahamkan begini. Satulah, nak 1000 daya tak nak 1000 dalih. Saya bukan orang yang menjanjikan deposit $20 ujungnya tuai $5,000. Tak.
Saya bukan macam Hazlan. Re-entry momentum tekan. Itu Hazlan Hashim, bukan saya. Saya bukan macam Dr. Forex yang meletakkan ini moment di sini, buy kat sini, sell kat sini. Tak. Itu dia. Apa yang saya bongkar di sini adalah kamu nak tahu kedudukan makroekonomi dan how the market reaction, aksi reaksi dia terhadap data yang dipublishkan. Untuk apa ni semua kita ambil tahu? Mereka itu hebat. Saya respect dengan Dr. Forex kita, no name kita, sangat baik. Dia mempunyai satu teknik pengiraan wave yang cukup memberi faedah dan manfaat yang cukup bagus. Ambil teknik itu, implementkan dekat teknik tuan-tuan. Hazlan Hashim, hebatnya dia memperlihatkan di manakah sudut-sudut atau pilihan harga entry momentum yang bersesuaian pada masa dan waktu dilihat di kali itu. Bukan untuk besok, tak. Masa itu dia nampak apa, confident, dia entry. Kedua-dua orang tuan guru yang hebat ini dah memberikan satu jalan, satu skill, satu method dalam bentuk technical. Sampai dekat saya tak berapa pandai ni, yang bengong macam ni, saya bongkarkan mengapa perlu ada data begini. Tanpa ini semua, kau hebat macam mana skill tasbih 10,000 kali pun, jika tidak ada daya usaha, nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih untuk masuk dan belajar begini, sukar untuk kita jadi trader yang hebat. Kalau bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Saya faham. Okay? Saya faham maksud dia. Jadi tuan-tuan, kembali kepada apa yang kita nak lihat di sini. Induk pertamanya, keluarlah sedikit modal permulaan itu, beberapa gig dalam internet anda. Dengarlah apa yang nak dikonferenskan oleh Jeremy Powell. Kan? Jangan asyik minta signal satu. Oh, kita dah tahu entry ni wave kelima. Same buy kat situ, sell limit, buy limit. Tak ada masalah, boleh. In terms of technical boleh, betul Pak Su? Betul lah. Disiplin dia cukup, tak ada masalah. Tapi macam mana dia nak pergi harga tu? Sekarang yang kita bongkar ni, macam mana dia nak pergi ke harga tersebut? Apa yang akan mendrivenkan, bahasa lagi sama juga, bahasa aku jahanam, mendrivenkan ya. Malaysia dan driven bahasa orang Melayu panggil apa? Memandu arah. Yalah, pandu arah kan. Akan senang memandu arah, yang mendrivenkan tu pasal apa? Sebab dia pendek. Yang memandu arah tu panjang. Panjang sangat. Okey, yang memandu arahkan itu, adakah harga tu akan sampai? Azlan, ini momentum re-entry atas major trend dia. On the major trend, on the discipline, yes, it's very correct, it's very clear in picture. It's a downtrend pattern. So as long as the price is in the channel, the CSP in the channel, you kena jaga channel you untuk uptrend atau downtrend, ataupun ascending, ataupun acceleration, ataupun deceleration. It is how the discipline works. But to be honest with you guys, there's something beyond the thing yang membuatkan dia move, dia bergerak. Inilah dia. So belanjalah sedikit. Kita boleh depo $100, kita boleh depo $1,000, kita boleh profit juta-juta dolar. 2-3 gig, 80 gig tak baca? 1 gig. Berapa? Dengarlah apa yang nak cakap dekat benda ni. Menyampah pun menyampah lah. What can I say? Tak, dia menyampah mula-mula tu. Dia dah lama tu kan, dia nak tahu. Kita tak faham bahasa Inggeris kan? Tak apa, tak faham bahasa Inggeris. Saya dulu pun tak faham, dan saya pun merabuk cakap Jawa dengan Jeremy Powell. Dia pun tak faham apa saya cakap. Agak-agak kita tak faham, kita cakap apa benda kau cakap ni Tapi janganlah cakap dengan saya langsung tak tahu. Yes, no, orang I love you takkan tak tahu. Bolehlah sikit-sikit kan, tak apa. Kita akur kita ada kelemahan, tetapi kita usaha untuk perbaikilah sedikit-sedikit. Kalau bukan diri kamu yang berubah, takkan orang lain yang berubah, kan? Allah Ta'ala takkan ubah diri kamu kalau bukan kamu yang nak berubah. Sundri mau. Aja santar dek. Ayo Pak. Okey, itu yang perlu kita jaga. Itu kesan dia tadi saya dah bagi tahu. Apa counter yang akan terereksi? Kenapa jadi macam tu dan apa counternya? Baik, selesai bab tu, dan alhamdulillah kita terus kepada 2 petang lusa. Hari Jumaat kita ada GDP. Untuk kategori pound sterling ini, kategori monthly ini adalah data minggu bulan lepas, untuk bulan Mei. Ditakdirkan
Apa kita pun tak pasti. Betul. Tetapi hakikatnya sebelum ini adalah negatif 5.8%, ya. Dah mula menyusut dan dijangkakan the forecastingnya itu unjurannya semakin besar penyusutannya, negatif 18%. Agak-agaknya tak ada orang nak beli Mini Cooper lah Pak Su. Yelah. Kan? Kurang Jadi dah dia apa menyusut kan. Nak beli Aston Martin, James Bond dah selalu pakai, ditembak-tembak. Pakai. Dapat Revo pun okey. Ayo Pak. Ayo, Revo bukan Toyota ke? Toyota. Apa kait-kait dengan UK? Ay, jahanam betul. Jepun lah. Saya cakap dengan Jepun ya. Ni Shinzo Abe nak kata kawan dengan Boris Johnson tak juga aku tengok. Jadi ditakdirkan dia mungkin tuan-tuan ya, menyusut atau bertambah. Apa yang kita harapkan mereka yang trade pound sterling di kali ini, ada berita baik untuk anda. Deadline untuk Brexit bila? Deadline. Selalu saya bagi soalan kat Boboy. Kali ni saya tak nak bagi, saya jawab terus. Sama je. Okey. 30 Jun. Ya. 30 Jun insya-Allah bulan ni. Dan tiada extension kerana syarat untuk disambung adalah beliau UK perlu beberapa bulan lebih awal memaklumkan jika ingin disambungkan tempoh, dan kurang daripada sebulan ditolak oleh pihak ECB. Jadi dan setakat ini kepimpinan atau pentadbiran Mr. Bojo, nama glamour dia tu Boris Johnson itu kekal pada 30 Jun. Dan ini yang antara sebab kenapa UK accelerate, terus meningkat. Walaupun NFP cukup hebat boleh mentapaukan segala bentuk currency, tapi GBP steady naik. Dia tunggu 30 Jun untuk keputusan rasmi. Okey, untuk GDP kali ini bacaan yang diharapkan adalah dia kena menyusut. Negatif 18, mungkin negatif 12, mungkin negatif 10, mungkin negatif 5. Maka terbanglah GBP ke langit biru. Tak payah naik Mars, tak payah naik Asia. Biasa dia naik Fly Emirates. Okey. Dia terbang macam tu. Okay? Tapi jika dia semakin widen, Okey. Mungkin negatif 20, negatif 19 pun cukup, ataupun negatif 18. Exact figure pun dah cukup untuk merencatkan pergerakan pound sterling untuk ke bawah. Dia terencat. Dia tidak boleh exact figure dan dia tidak boleh widen dan the forecast. Dia kena menguncup, dia kena shrinking, kan? Itu kelemahan, itu kelebihannya. So saya pun pelik beberapa waktu pandemik ni, jika tak silap bermula pada bulan 3, data UK terbit sebelah tengah hari Jumaat. Biasanya dia sebelah petang. Saya perasan bermula bulan Mac 2020, 2 petang sehingga 5.30 petang. Kawalan pergerakan kot. Saya ingatlah. Dan dia keluar tengah hari awal. Dia keluar awal sikit. Rasa dah banyak kali dia keluar awal. Okey. Dah banyak kali. Sepanjang pandemik ni lah saya perhatikan. Dan waktu ni kan kita biasa solat Jumaat, dan selalu data yang popular di antara pertengahan jam 12 tengah hari hingga jam 3 petang itulah data Bank of Japan, data JPY. Itu memang waktu puncak dia lah. Tapi kali ini sepanjang 3 bulan ni memang GBP pula lebih awal. Saya pun terkejut juga. Pandemik lah Pak Su. Mungkin entah Allah malam. Itulah dia, lebih awal pula. Dan kita pun dalam perintah untuk dibenarkan untuk menunaikan solat fardu dan solat Jumaat secara berperingkat nanti insya-Allah. Alhamdulillah. Dan jika tak silap saya, di peringkat negeri Selangor akan ada solat munajat nanti untuk seluruh negeri. Arahan surat dah keluar, mufti dah keluarkan surat. Saya pun baru terima surat ni tadi. Untuk sama-sama bermunajat, saya panjangkan pada semua untuk kita elakkan daripada COVID-19 ini melanda diri kita dan dijauhkan daripada permasalahan COVID-19 di dalam diri kita, keluarga kita dan kawasan kita, agar kita bebas daripada musibah. Munajat ini akan diadakan di seluruh negeri Selangor, di peringkat negeri Selangor, tapi di negeri lain pun boleh mengamalkan, tak ada masalah. Ini perkara yang baik untuk semua ya. Jadi meneruskan pelaksanaan serentak Selangor bermunajat dan berdoa bagi memohon pertolongan Allah SWT dari musibah
COVID-19 dan kesejahteraan ummah di dalam negeri dan negara. Jadi dijangka akan diadakan insya-Allah pada 10 boleh diadakan mengikut kepada kesesuaian masing-masing waktu, buat di rumah pun boleh ataupun buat secara jemaah dengan keluarga pun boleh. Tak ada masalah kat situ. Okey, ini sekadar saya menyampaikan. Dia tertakluk kepada kawasan masing-masing nanti berujuk dengan pentadbiran masjid dan surau masing-masing. Okey, seterusnya pada jam 10 malamnya, dan data terakhir kita ada lebih kurang 4 minit sebelum saya dihalau balik dan dihentikan tajaan. Tak bagi lama-lama pasal takut tak boleh bayar katanya. Itulah mahal kan. Consumer sentiment untuk prelim bagi American dollar 10 PM. Okey, ini data yang perlu terbit lebih baik. Dia kena lebih baik daripada forecast 75, mungkin 80, 78, 77. Tapi lebih baiklah. Jangan dia menyusut seperti yang sebelah. Yang sebelum ni kita tahu dia 72.3 dan dijangka meningkat kepada 75.0. Jadi jika sentimen dari segi pengguna ni maknanya kita lah, consumer ni kita yakin bahawa Amerika ada banyak kebaikannya selepas ini, mungkin akan meningkat daripada survey yang dilaksanakan, maka USD akan mendapat bidaan ataupun kita bid, kita buy counter dollar untuk jam 10 malam itu bagi minggu terakhir pada 12 hari bulan Jun pada minggu ini. Baik tuan-tuan, alhamdulillah kita dah selesai melihat kupasan dan ulasan panjang lebar daripada 7 hari bulan Jun sehinggalah kepada 12 hari bulan Jun, dan 13 ni kosong, tak ada sebarang bentuk data, dan kita akan jumpa pula lembaran baru insya-Allah bermula pada minggu hadapan 15. Impactnya tak ada, kita tak ada high impact. 16 kita akan bermula dengan JPY. Dan kita ada data retail sales untuk Amerika. Ini pun data yang cukup kuat kesannya. Core retail sales pun cukup kuat. Kita tengok setelah data kerja yang cukup baik, adakah data runcit pada bulan alhamdulillah bulan Mac yang lalu, bulan Mei yang lalu rancak seperti mana sasaran Amerika Syarikat berjaya menerbitkan banyak pekerjaan baru setelah inflasi juga berjaya meningkat. Kita tengok ini akan memberi rangsangan kepada American dollar pada minggu hadapan. Baik, setakat dulu daripada saya, Yunus. Terima kasih kerana mendengar celoteh saya, kerana mendengar perkara-perkara ulasan minggu ini yang saya rasa insya-Allah ada manfaat untuk semua. Jika tiada sebarang khilafan, kekurangan itu dalam diri saya sendiri, saya ampun maaf zahir dan batin. Syawal yang bermulia ini, lebaran Idul Fitri Mubarak ini masih lagi untuk kita raikan. Siapa yang rentas negeri, siapa yang rentas negara, jangan ngada-ngada. Ke dalam 10,000 bayarannya. Negeri okey. Okey, jadi saya ucapkan selamat pergi, selamat balik dan berhari raya dalam keadaan norma yang baru. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin dari saya dan semua keluarga serta kru kepada anda semua. Assalamualaikum. Setia anda bersama kami teguh di sisi anda. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ribuan terima kasih untuk menyaksikan ulangan setiap segmen dalam Bicara Fundamental. Terus ke channel YouTube kami. Kami ada siapkan khas playlist untuk bermacam-macam segmen. So yang sebelum ni ke udara boleh kita ulang balik. Kepada semua yang menonton, ribuan terima kasih. Semoga anda mendapat ilmu sedikit perkongsian daripada Cikgu Yun CTC. Saya doakan juga kepada semua yang di luar sana supaya berhati-hati dengan kehidupan PKPP ni, dan inilah nak tengok kita dapat tak jaga kita. Kalau kita tak jaga kita, Allahualam bisawab. Baik, selamat Hari Raya Aidilfitri fasa kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.